merupakan negara yang menghasilkan dadah terbesar di dunia pada tahun 1980-an. Namun dengan adanya campur tangan Amerika Syarikat, kartel di Colombia tumpas dan akhirnya Meksiko mengambil alih. Meksiko terkenal dalam penghasilan dadah kerana seorang raja dadah yang bernama Joaquin Guzman yang dikenali sebagai El Chapo. Pada tahun 2006, Presiden Felipe Calderón isytihar perang dadah iaitu Guerra contra el Narcotráfico. Terdapat 3 kumpulan terbesar kartel dadah di Meksiko yang dikenali sebagai Sinaloa, Tierra Caliente dan Tamaulipas, di mana di bawahnya masih mempunyai sub-kumpulan. Kartel dadah di Meksiko adalah untuk merebut kawasan sehingga menggugat ketenteraman dan keselamatan awam. Sesiapa yang ingin membanteras kartel dadah ini akan dibunuh. Contohnya, sejak tahun 2006, lebih daripada 70 orang datuk bandar yang dibunuh dan digantung mayatnya di jejantas pusat bandar sebagai simbol pengajaran. Hal ini kerana kumpulan ini mempunyai senjata dan mempunyai pasukan senjatanya yang sendiri dari pelbagai peringkat. Teori globalisasi. Teori globalisasi adalah istilah yang berkaitan dengan hubungan terhadap peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antara bangsa dan antara manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, budaya dan bentuk interaksi dan lain-lain. Kami telah memilih teori globalisasi ini kerana lebih tepat untuk dikaitkan dengan pelaksanaan aktiviti antara dua negara iaitu Amerika Syarikat dan Meksiko. Perkara ini telah menunjukkan kerjasama antara negara Meksiko dan syarikat bahan kimia di Amerika Syarikat untuk menghasilkan dadah. Sebagai contoh, suatu kenyataan media dikeluarkan yang bertajuk Kisah Syarikat Kimia di Amerika Syarikat bantu kartel dadah Meksiko menghasilkan heroin telah menunjukkan aktiviti globalisasi yang diamalkan antara negara Amerika Syarikat dan Meksiko terhadap dadah. Dengan lebih jelas, apa yang menarik mengenai proses pembuatan dadah di Meksiko ini adalah Amerika Syarikat sendiri yang menyediakan kemudahan kepada kartel dadah untuk menghasilkan heroin yang kemudiannya dijual ke Amerika Syarikat secara haram. Oleh itu, teori globalisasi ini telah jelas menunjukkan dunia tanpa sepadan mampu merentasi sesebuah negara untuk memperoleh hasil kepada negara mereka. Seterusnya, kita beralih kepada faktor yang menyebabkan kartel dadah ini semakin berleluasa dan bertindak ganas. Faktor yang pertama adalah sumber pendapatan utama bagi negara Meksiko. Hampir 90% daripada dadah jenis marijuana, kokain dan heroin yang dibekalkan kepada Amerika Syarikat adalah dari Meksiko. Permintaan dadah jenis heroin merupakan barangan yang mendapat sambutan tinggi di Amerika Syarikat. Bagi menangani masalah tersebut, Amerika Syarikat menubuhkan kilang kimia bagi memudahkan proses pembuatan dadah kerana pihak kartel memerlukan bahan kimia bagi mengeluarkan dadah jenis heroin. Secara tidak langsung, pendapatan negara Meksiko meningkat akibat daripada hubungan antarabangsa yang terbina di antara Meksiko dan juga Amerika Syarikat. Seterusnya, faktor yang kedua adalah rasuah politik. Jenayah jenis dadah ini akan dapat dibanteras sekiranya tiada campur tangan daripada mana-mana pihak. Namun, kartel dadah ini semakin berleluasa disebabkan oleh wujudnya orang dalam politik, terutamanya yang berjawatan tinggi. Contohnya Javier Duarte, iaitu bekas gubernur negeri Veracruz yang menghadapi tuduhan berkaitan jenayah terancang dan pengubalan wang haram. Namun, beliau berjaya melarikan diri dengan menggunakan helikopter milik kerajaan. Korupsi yang kronik menyebabkan berlakunya ketirisan dalam operasi ketenteraan dan juga khianat orang dalam yang sudah dirasuah. Malah, ramai anggota tentera elit juga menyertai kartel. Hal ini menyebabkan keupayaan pasukan bersenjata kartel setanding dengan ketenteraan Meksiko. Faktor yang seterusnya adalah tentangan daripada pihak berkuasa. Presiden Meksiko telah mengisytiharkan perang dadah di Meksiko sehingga melibatkan tentera untuk mengawal. Lebih 300,000 orang telah menjadi korban kartel dadah termasuk ahli politik, pelajar, wartawan dan juga orang awam. Semakin banyak tentangan yang diberikan kepada kartel tersebut, semakin banyak bilangan orang yang akan terkorban. Hal ini kerana mereka berasa tercabar dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak berkuasa. Sebagai contohnya, keputusan mahkamah yang menjatuhkan hukuman ke atas El Chapo menyebabkan anaknya mengambil alih tugasan tersebut. Namun, ia telah ditangkap oleh pasukan keselamatan Meksiko. Hal ini menyebabkan tentera bersenjata kartel tersebut bertindak ganas dengan menyerang pasukan ketenteraan negara Meksiko. Ancaman yang pertama adalah rentas sempadan. Rentas sempadan adalah salah satu fenomena yang pada dasarnya melibatkan pergerakan manusia yang dapat merentasi sempadan.
Sebagai contoh, Meksiko telah melakukan aktiviti rentas sepadan dengan mengekspor dadah jenis syabu sebanyak 1.8 tan yang bernilai 662 juta di atas sebuah kapal kargo yang sedang menuju ke Sydney, Australia. Sementara itu, aktiviti rentas sepadan ini telah berjaya dengan kerjasama secara teknik berkomplot dengan pihak atasan dan negara terlibat. Jelaslah bahawa aktiviti rentas sepadan merupakan satu ancaman daripada kumpulan kata dadah di Meksiko. Dan daripada itu, aktiviti rentas sepadan dalam menjalankan aktiviti perniagaan dadah dapat berkembang dengan pesat melalui aktiviti tersebut. Ancaman yang kedua ialah perdagangan dan penyeludupan. Perdagangan dan penyeludupan merupakan salah satu ancaman yang berlaku di kalangan kumpulan kartel dadah di Meksiko. Perdagangan dan penyeludupan merupakan aktiviti pergerakan atau migrasi manusia secara haram di dalam ataupun di luar negara untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Sebagai contoh, kartel Guadalajara melakukan penyeludupan dadah seperti ganja, kokain dan heroin ke Amerika Syarikat sehingga menjadi sasaran utama pihak berkuasa Amerika Syarikat. Tambahan itu, menerusi Kerajaan Akbar, Caro Quintero juga telah melakukan aktiviti perdagangan manusia seperti menculik, mendera dan membunuh ejen-agensi penguatkuasaan dadah di Amerika Syarikat. Dalam masa yang sama, operasi daripada Meksiko telah berjaya merampas 4,000 tan marijuana disebabkan ladang milik Caro Quintero. Oleh itu, Caro Quintero menjadi buruan pihak berkuasa di Amerika Syarikat dan juga Meksiko disebabkan oleh aktiviti perdagangan dan penyeludupan. Baiklah, ancaman yang terakhir ialah konflik bersenjata yang berterusan di dalam kumpulan kartel di Meksiko. Konflik bersenjata ini berlaku disebabkan keinginan untuk bersaing antara satu sama lain adalah untuk mengawal dan menguasai sesuatu kawasan dalam penyebaran aktiviti kumpulan kartel ini. Sebagai contoh, aktiviti perang dadah Meksiko yang menyebabkan 19 mayat rentung ditemukan di sepadan Amerika Syarikat, iaitu di kawasan yang biasanya menjadi tumpuan kumpulan kartel ini bertembung, iaitu kawasan Tamaulipas. Hal ini tidak dinafikan kerana kawasan Tamaulipas merupakan kawasan yang ganas yang sering menjadi tumpuan melakukan aktiviti seperti penyeludupan dadah, pemerasan dan juga eksploitasi pendatang. Selain itu, Meksiko juga mencatat kes bunuh yang tertinggi pada tahun 2020 iaitu 34,523 kes berbanding pada tahun 2019 iaitu 34,608 kes. Jika kumpulan kartel ini terus berterusan, maka kes bunuh serta konflik seperti ini akan terus tercetus. Oleh itu, kumpulan kartel dadah di Meksiko mencetus ancaman yang berbahaya seperti rentas sepadan, penyeludupan dan perdagangan dan konflik bersenjata. Dalam isu perkembangan kumpulan kartel di Meksiko ini, terdapat juga kelebihan yang dapat dinikmati oleh negara Amerika Syarikat dan juga Meksiko. Antara kelebihannya ialah campur tangan Amerika Syarikat dengan Meksiko dalam memudahkan aktiviti pembuatan dadah. Aktiviti syarikat telah membantu kartel Meksiko menghasilkan dadah jenis heroin. Hal ini kerana Meksiko merupakan negara yang menghasilkan dadah heroin yang terbesar di dunia dan mendapat permintaan yang sangat tinggi di pasaran antarabangsa. Meksiko juga terkenal dalam menghasilkan dadah secara haram kerana mempunyai seorang raja dadah yang terkenal iaitu Joaquin Guzman atau dikenali sebagai El Chapo. Dengan adanya campur tangan Amerika Syarikat, Meksiko berjaya mengambil tahta sebagai negara yang menghasilkan dadah terbesar di dunia. Sebagai contoh, campur tangan Amerika Syarikat seperti menyediakan kemudahan kartel dadah heroin iaitu bahan kimia dan dijual secara haram. Bahan kimia yang diperlukan ialah acetic anhydride iaitu merupakan tulang belakang dalam menghasilkan dadah heroin yang berkualiti tinggi. Seterusnya, kita melihat kepada campur tangan Amerika Syarikat melalui kawalan aliran keluar masuk senjata api dan migran.
Hal ini kerana telah menyebabkan kebanjiran senjata api yang tidak terkawal serta mengakibatkan kebanjiran rakyat Mexico di Amerika Syarikat. Tentangan keras ini memperoleh persetujuan bersama kedua-dua pemerintah negara tersebut. Apa yang dapat disimpulkan daripada isu drug cartel dadah di Mexico ini, di mana isu ini sangat membimbangkan kerana ia telah merenggut beribu ratusan nyawa, tidak terkira sama ada orang awam, pelajar, ahli politik dan sebagainya. Umum mengetahui bahawa dadah ini merupakan satu aktiviti yang sangat tidak moral dan akan menjejaskan imej negara. Namun begitu, dadah ini memberi sumbangan kepada sesebuah pendapatan ekonomi sesebuah negara itu. Jadi, isu drug cartel ini tidak dapat dibasmi akibat daripada ia merupakan satu sumber pendapatan kepada negara Mexico. Yang kedua, rasuah yang berlaku dalam ahli politik. Dan yang ketiga, tentangan daripada pihak berkuasa. Isu drug cartel di Mexico seperti yang diperkatakan sebelum ini, di mana mengamalkan teori globalisasi, di mana ia merupakan adalah satu teori yang sangat relevan untuk dikaitkan dengan isu drug cartel ini. Ia sedemikian kerana teori globalisasi ini merujuk kepada satu keberkaitan dan kebergantungan antara sesebuah negara lain dengan sebuah negara lain, iaitu seperti yang dikatakan, iaitu di mana negara Amerika Syarikat ini sangat bekerjasama dengan negara Mexico dan secara tidak langsung menyebabkan negara Mexico ini sangat bergantung kepada negara Amerika Syarikat. Oleh itu, daripada kebergantungan antara satu sama lain ini, drug cartel dadah ini memberi manfaat ke atas negara Amerika Syarikat. Pertama, campur tangan Amerika Syarikat dalam penyediaan bahan kimia, dan yang kedua iaitu kerjasama Amerika Syarikat dalam menyelesaikan isu konflik senjata. Namun begitu, drug cartel dadah di Mexico ini membawa ancaman kepada negara lain. Itu di mana ancaman yang pertama, berlakunya konflik bersenjata. Yang kedua, penyelundupan dan perdagangan. Dan yang terakhir adalah rentas sepadan. Oleh itu, isu drug cartel di Mexico ini tidak dapat dibasmi sekiranya ia mendapat satu sokongan kukuh daripada sebuah negara yang kukuh. Sekian, terima kasih.